Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan berkenaan dengan sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa. Tugasan ini merupakan tugasan kedua bagi kod subjek BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Melayu yang dibimbing oleh Encik Muhammad Sufian bin Ismail. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya Muhammad Afiaifan bin Muhammad Azharin. Yang kedua, saya yang bernama Izrin Hani binti Muhadzir. Dan yang ketiga ialah saya, Pavitra anak perempuan Batman alias Yoga Balan. Dalam sistem ejaan, kami telah mengkhususkan tentang penggunaan tanda baca. Mula-mula kami telah menerangkan bahawa dalam tanda baca terdapat 16 jenis, iaitu tanda nokta, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda sempang, tanda koma bertindih, tanda titik bertindih, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung, tanda siku, tanda petik tunggal, tanda ulang, tanda garis miring dan juga tanda penyikat. Kami telah menerangkan penggunaan setiap tanda baca tersebut dengan menunjukkan contoh ayat salah, ayat betul dan juga penjelasannya. Contohnya, tanda nokta. Salah, saya pergi ke sekolah. Betul, saya pergi ke sekolah. Tanda nokta. Penjelasan, titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Jangan lupa meletakkan titik di akhir kalimat. Tanda koma. Salah, saya suka makan buah-buahan. Betul, saya suka makan buah-buahan. Penjelasan, tanda titik tidak perlu digunakan jika tiada kata yang dipisahkan. Tanda tanya. Salah, apakah yang kamu sedang lakukan? Betul, apakah yang kamu sedang lakukan? Tanda tanya. Penjelasan, tanda tanya digunakan di akhir kalimat ayat tanya. Seterusnya, tanda seru. Salah, amboi. Tanda seru, cantiknya rumah kamu. Betul, amboi, cantiknya rumah kamu. Tanda seru. Penjelasan, tanda seru digunakan akhir kalimat dan bukan di tengah kalimat. Salah, dia berkata saya akan pulang malam ini. Betul, dia berkata, tanda petik, saya akan pulang malam ini. Penjelasan, tanda petik digunakan untuk menulis petikan langsung atau kata-kata seseorang. Seterusnya, tanda sempang. Salah, abad ke-21. Betul, abad ke tanda sempang 21. Penjelasan, tanda sempang hendaklah hadir antara ke dengan angka. Seterusnya, tanda titik bertindih. Salah, hanya satu perkara yang kita perlu ingat, jangan pernah berputus asa. Betul, hanya satu perkara yang perlu kita ingat, tanda titik bertindih, jangan pernah berputus asa. Penjelasan, tanda titik bertindih digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang lebih lanjut. Tanda pisah. Salah, Encik Ahmad, guru yang terkenal dengan ketegasannya akan bersara minggu depan. Betul, Encik Ahmad, guru yang terkenal dengan ketegasannya akan bersara minggu depan. Penjelasan, tanda digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan yang memberikan penjelasan atau maklumat khusus dalam ayat. Tanda kurung. Salah, kami akan mengadakan mesyuarat di bilik seminar tingkat 2 pada pukul 10 pagi. Betul, kami akan mengadakan mesyuarat di bilik seminar, tanda kurung, pada pukul 10 pagi. Penjelasan, menyisipkan maklumat tambahan seperti keterangan, contoh atau terjemahan dalam ayat. Tanda siku. Salah, beliau Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri pertama Malaysia. Betul, beliau, tanda siku, Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri pertama Malaysia. Penjelasan, tanda yang digunakan untuk beliau, Tunku Abdul Rahman ialah Perdana Menteri pertama Malaysia. Seterusnya, tanda koma bertindih. Salah, dia sangat penat, namun dia tetap menyelesaikan tugasannya. Betul, dia sangat penat, tanda koma bertindih, namun dia tetap menyelesaikan tugasannya. Penjelasan, tanda digunakan untuk menghubungkan dua klausa bebas yang berkaitan tanpa menggunakan kata hubung. Tanda elipsis. Salah, sekarang ayolah kita memajukan negeri ini bersama-sama. Betul, sekarang. Tanda elipsis, ayolah kita memajukan negeri ini bersama-sama. Penjelasan, tanda digunakan dalam ayat yang terputus-putus. Tanda petik tunggal. Salah, hanya amat kamu terdengar bunyi aum tadi. Betul, tanya amat kamu terdengar bunyi tanda petik tunggal aum tadi. Penjelasan, tanda digunakan dalam ungkapan atau ayat yang sudah diapit tanda petik. Tanda ulang. Penjelasan, tanda digunakan untuk dalam tulisan cepat dan nota bagi menyatakan bentuk gandaan. Contoh, basikal ditukar menjadi basikal 2. Tanda garis miring. Salah, rujukan KPM tanda nokta 03 tanda nokta 02 tanda kurung 01. Betul, rujukan KPM
tanda garis miring, 03 tanda garis miring, 02 tanda kurung, 01. Penjelasan, tanda digunakan dalam penomboran kod surat. Dan akhir sekali, tanda penyikat. Salah, mereka lah balik ke rumah. Betul, mereka telah tanda penyikat lah balik ke rumah. Penjelasan, tanda digunakan untuk menunjukkan penghilangan bahagian kata. Dalam ayat tersebut, perkataan lah dimaksudkan sebagai telah. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kegramatisan aspek tata bahasa iaitu berkenaan kesalahan ejaan. Terdapat 8 jenis kesalahan ejaan iaitu kesalahan tanda sempang, kesalahan konsonan, kesalahan penjarakan, kesalahan bentuk bebas, kesalahan huruf, kesalahan bahasa pinjaman, kesalahan huruf vokal dan terakhir sekali kesalahan bentuk terikat. Pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan kesalahan tanda sempang. Kesalahan ini sering terjadi apabila seseorang mempunyai kekeliruan sama ada sesuatu perkataan itu memerlukan penggunaan tanda sempang ataupun tidak. Contoh yang diberi ialah seperti perkataan gotong royong. Perkataan gotong royong perlulah mempunyai tanda sempang kerana ia merupakan kata ganda. Seterusnya ialah kesalahan konsonan. Kesalahan ini pula sering berlaku apabila seseorang menggunakan ejaan menggunakan kata konsonan dengan salah. Contohnya perkataan yang diberi ialah telur. Konsonan yang betul ialah huruf U dan bukannya O. Seterusnya ialah kesalahan penjarakan. Kesalahan ini sering terjadi apabila seseorang mempunyai kekeliruan sama ada sesuatu perkataan itu perlu dijarakkan ataupun dirapatkan. Contohnya perkataan tanggungjawab. Seperti yang kita tahu, kata majmuk mantap perlu dieja dengan rapat. Jadi contoh yang kedua itu merupakan perkataan yang betul. Selain itu, kesalahan bentuk bebas. Kesalahan bentuk melibatkan kesalahan yang berlaku semasa menggunakan ejaan yang memerlukan rujukan khusus seperti kamus. Contohnya perkataan mustika. Perkataan mustika adalah salah dan perkataan yang sebenarnya ialah mestika. Ejaan ini berbentuk bebas dan telah mantap penggunaannya. Selain itu, kesalahan huruf iaitu kesalahan yang sering terjadi terhadap penggunaan huruf kecil dan juga huruf besar. Contoh yang telah diberi ialah Ahmad Fahmi. Dan Ahmad Fahmi perlulah ditulis dengan huruf besar kerana ia merupakan kata nama khas. Kesalahan bahasa pinjaman iaitu kesalahan yang berlaku semasa menggunakan bahasa pinjaman yang telah disesuaikan berdasarkan bahasa Melayu. Contohnya perkataan sunnah. Contoh sunnah yang pertama iaitu terdapat dua huruf N adalah salah dan yang sebetulnya ialah kepada satu N saja iaitu sunnah. Seterusnya ialah kesalahan bentuk terikat. Kesilapan ini berlaku dalam penggunaan bentuk kata yang memerlukan imbuhan atau unsur terikat yang tidak tepat. Contohnya, dia merupakan Perdana Menteri adalah salah. Dan yang betul ialah beliau merupakan Perdana Menteri. Penggunaan beliau adalah lebih tepat kerana menunjukkan gelaran orang yang terhormat. Seterusnya ialah kesalahan huruf vokal. Kesalahan ini sering terjadi apabila berlaku kesalahan ketika menggunakan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Contohnya ialah perkataan cok yang sebenarnya ialah perkataan cak. Huruf vokal yang betul ialah A dan bukannya O. Baiklah, itu sahaja untuk penerangan berkenaan kesalahan ejaan. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan kesalahan kata. Kesalahan penggunaan kata dalam bahasa Melayu merupakan salah satu daripada aspek kesalahan umum bagi kebanyakan murid. Kesalahan-kesalahan ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek kata seperti kata ganti diri, kata hubung, kata kerja, kata bilangan dan juga kata sendi. Yang pertama sekali, dalam bahan yang telah kami buat, kami telah mengemukakan contoh ayat yang salah dan juga betul. Jadi, saya akan memberikan contoh ayat yang betul dan juga salah bagi kata ganti diri. Ayat pertama iaitu Firdaus dihukum, beliau pontian sekolah. Ayat itu ialah salah kerana penggunaan beliau sepatutnya ditukar dengan penggunaan dia. Firdaus dihukum, dia pontian sekolah. Itu merupakan ayat yang betul. Contoh yang kedua ialah baju ini mahal, ia diimport dari Itali.
ayat itu salah, dan ayat yang betul ialah baju ini mahal, baju ini diimport dari Itali. Seterusnya, contoh ayat bagi kata hubung kulit ialah Midah termenung bila menerima berita itu, dan ayat itu ialah salah. Ayat yang betul ialah Midah termenung apabila menerima berita itu ialah ayat yang betul. Contoh ayat yang kedua ialah pandai-pandailah menjaga diri bila berada di negeri orang. Ayat itu salah, dan ayat yang betul pula ialah pandai-pandailah menjaga diri apabila berada di negeri orang. Contoh yang seterusnya ialah kata kerja. Perkataan buang sampah adalah salah, dan yang betul ialah membuang sampah. Seterusnya, goreng ikan dan dibetulkan menjadi menggoreng ikan. Tanya kepada Hamidah ditukar kepada bertanya kepada Hamidah, dan akhir sekali jangan lompat ditukar kepada jangan melompat. Baiklah, seterusnya contoh ayat bagi kata bilangan. Saya akan memberikan contoh-contoh yang salah terlebih dahulu. Contohnya 2,5 meter, 2 suku jam dan juga 3,5 ringgit. Dan ayat yang betul ialah yang pertama sekali 2,5 meter, 2 jam suku, dan akhir sekali 3 ringgit setengah. Akhir sekali saya akan memberi contoh berkenaan ayat berkenaan kata sendi. Yang pertama ialah di musim durian, Zainal mendapat banyak wang. Ayat itu merupakan ayat yang salah, dan ayat yang betul ialah pada musim durian, Zainal mendapat banyak wang. Contoh yang seterusnya ialah Ayu berkebun pada belakang rumah, dan ayat yang betul ialah Ayu berkebun di belakang rumah. Selain itu, perkataan ayat yang salah ialah dengan pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan, dan ayat yang betul ialah pada pendapat saya, kerja itu perlu dibereskan. Contoh perkataan sendi yang perlu dibetulkan ialah pertama, di zaman ini ditukar kepada pada zaman ini. Selain itu, di masa itu ditukar kepada masa itu. Baiklah, saya akan mengambil alih untuk membentangkan berkenaan dengan kesalahan ayat. Kesalahan ayat dapat dilihat dari beberapa aspek ayat, iaitu ayat gabungan, ayat pancangan, ayat tergantung dan ayat yang tidak betul susunannya. Yang pertama, kita akan lihat kesalahan ayat dari segi ayat gabungan. Yang pertama, contoh ayat yang salah ialah mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau Pulau Langkawi. Ayat yang betul adalah mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau ke Pulau Langkawi. Contoh ayat yang salah yang seterusnya adalah saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau Jelai. Ayat yang betul adalah saya tidak pasti sama ada Nani tinggal di Relang atau Jelai. Contoh ayat yang seterusnya, ayat yang salah adalah baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya. Ayat yang betul adalah baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya. Seterusnya, kita akan melihat kesalahan-kesalahan ayat bagi ayat pancangan. Antara contoh ayat yang salah ialah rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya. Ayat yang betul ialah rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya. Ayat yang salah seterusnya ialah bangunan itu yang tinggi menara beng-beng. Ayat yang betul, bangunan yang tinggi itu menara beng-beng. Yang terakhir, ayat yang salah ialah kami berdoa kamu berjaya. Ayat yang betul, kami berdoa agar kamu berjaya. Seterusnya, kita akan melihat kesalahan-kesalahan ayat bagi ayat tergantung. Contoh ayat yang salah ialah di seluruh negara mengalami banjir. Ayat yang betul, seluruh negara mengalami banjir. Ayat yang salah yang seterusnya ialah kerana hal itu akan dibincangkan. Ayat yang betul, hal itu akan dibincangkan. Seterusnya, ayat yang salah ialah dengan kehadiran Tuan akan menyerikan majlis ini. Ayat yang betul ialah kehadiran Tuan akan menyerikan majlis ini. Yang terakhir, kita akan melihat kesalahan-kesalahan ayat bagi ayat yang tidak betul susunannya. Contoh ayat yang salah ialah ini hari Azizah tidak datang. Ayat yang betul,
hari ini Azizah tidak datang. Seterusnya, ayat yang salah, buku ini saya tidak mahu membaca. Ayat yang betul, saya tidak mahu membaca buku ini. Ayat yang salah seterusnya ialah yang melukis gambar ini Zainallah. Ayat yang betul, Zainallah yang melukis gambar ini. Pilihan pula, kami telah menggunakan aplikasi Firebox untuk menghasilkan soalan-soalan yang mudah kepada murid-murid. Melalui soalan-soalan ini, mereka akan memahamikan sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa dengan lebih senang dan lebih mudah. Dalam pautan ini, mula-mula mereka perlu mengisikan nama dengan kelas mereka supaya dapat mengambil kehadiran dengan lebih senang. Selepas mereka menekan mula, arahan untuk soalan-soalan akan dipaparkan seperti yang berikut. Mereka perlu menentukan sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa yang betul dan salah yang menggunakan ayat-ayat yang akan dipaparkan. Contohnya, taklimat. Perkataan ini mempunyai kesalahan ejaan. Oleh itu, mereka perlu menekankan tidak kerana perkataan itu mempunyai kesalahan. Selepas mereka menekan tidak, mereka akan mendapat kejelasan untuk jawapan mereka tersebut. Contohnya, jawapan anda betul, konsonan yang betul ialah T dan bukannya D. Seterusnya, mereka akan dapat soalan-soalan yang berbeza seperti contohnya, ini baju sangat kotor. Dari segi ke aspek kata pula, ayat ini merupakan ayat salah. Jika mereka menekan jawapan yang salah, contohnya untuk soalan ini mereka menekankan dia kerana mereka fikir jawapan untuk soalan ini adalah betul. So, untuk penjelasannya, jawapan anda tidak betul. Urutan kata dalam ayat perlulah mengikut inti dan penerang. Melalui soalan-soalan ini, mereka akan memahamkan perbezaan antara ayat yang betul dan salah serta penjelasan untuk jawapan tersebut. Seterusnya, kami menggunakan aplikasi Quizizz untuk membuat soalan-soalan pemulihan bagi murid yang mendapat skor yang rendah untuk kuis yang sebelum ini. Tujuan kami melakukan kuis ini adalah untuk memudahkan murid-murid yang kurang faham berkenaan dengan sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa dengan lebih mudah dan lebih faham. Aplikasi ini mudah digunakan kerana murid hanya perlu menekan butang hijau untuk memulakan permainan. Paparan seterusnya akan memperlihatkan arahan dan soalan yang akan dijawab oleh murid-murid. Jika murid memilih jawapan yang betul, kotak jawapan akan berwarna hijau menandakan jawapan yang dipilih adalah tepat. Jika murid memilih jawapan yang salah, kotak jawapan tersebut akan berwarna merah dan ia akan memaparkan jawapan yang betul.